Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam bidang akidah dengan tajuk nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey, sebelum tu kita tengok ada senarai nama guru-guru pendidikan Islam untuk tahun ni. 3 sejati, Ustaz sendiri, Ustaz Muhammad Akmal. Kemudian 3 karisma, Ustazah Fahana. Dan 3 teguh, Ustazah Rohaya. Jom kita baca doa sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh murid-murid sebutkan apakah keajaiban dunia yang manusia tak dapat cipta ataupun manusia tak dapat buat? Okey, ini dia beberapa contoh keajaiban dunia yang manusia tak boleh nak buat. Okey, dia adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ialah gunung berapi, gerhana matahari, planet-planet dan matahari dan juga galaksi. Kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat 66. Tajuknya Allah Al-Alimu dan Al-Hakimu. Okey, kita tengok gambar yang di sebelah kanan ni dulu. Ada gambar pameran keajaiban dunia. Okey. Di sini ada 2 orang murid yang sedang berbual-bual. Okey, depa duk tengok ni pameran ni. Murid yang pertama, subhanallah, hebatnya. Okey, murid yang kedua, betapa bijaksananya pencipta alam ini. Baik, jom kita tengok antara contoh keajaiban dunia. Yang pertama, gunung berapi, gerhana matahari, aurora, galaksi. Okey, ini beberapa contoh sahaja. Di luar daripada gambar ini, okey, di atas muka bumi ini banyak lagi bukti kehebatan Allah, keajaiban ciptaan Allah. Kita tak boleh tengok jauh, kita tengok diri kita sendiri. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala cipta manusia, sistem tubuh badan manusia ni Allah cipta cukup cantik. Jadi kita seharusnya kita mesti bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Okey, di bawah ni ada satu info berkenaan dengan ni aurora ni. Dia bagi tahu apakah itu aurora. Aurora ialah fenomena berupa cahaya terang yang kelihatan di langit pada malam hari. Berbentuk jalur atau tirai yang biasanya berwarna merah, hijau atau ungu. Okey, itu maksud aurora. Okey, di sebelah kiri pula ada erti Al-Alim dan Al-Hakim. Kita akan tengok dengan lebih detail lagi, dengan lebih terperinci dalam slide yang berikutnya insya-Allah. Siapakah pencipta alam ini? Ya, betul, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok apakah maksud Al-Alim. Al-Alim bererti Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui setiap sesuatu secara terperinci. Tiada satu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Okey, maksud dia apa saja yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu secara detail, A to Z semua Allah tahu. Tak ada satu pun yang menjadi rahsia daripada pengetahuan Allah yang terselindung, yang tersembunyi. Apa saja perkara, sama ada perkara itu yang dah berlaku, yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Baik, seterusnya kita tengok apakah maksud Al-Hakim pula. Al-Hakim bererti Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana mencipta dan mentadbir alam. Setiap ciptaannya mengandungi hikmah, faedah dan tujuan. Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha bijaksana. Tak ada satu pun kuasa yang boleh menandingi kebijaksanaan Allah dalam mencipta dan mentadbir alam ini. Kemudian semua ciptaan Allah ni, manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan ke, okay, apa sajalah, matahari, bulan dan sebagainya, semua ada tujuan, ada hikmah, ada faedah.
Tak ada satu pun yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta saya saja, sia-sia, tak ada faedah. Tak ada. Semua berfaedah, ada tujuan dia masing-masing. Seterusnya, kita lihat dalil naqli nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Okey. Dalil maksudnya bukti. Kalau dalil naqli pula maksudnya dalil yang diperoleh daripada nas Al-Quran atau hadis. So dia ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan tentang sesuatu perkara. Okey, di sini ada gambar. Kita tengok ni ada seorang ustazah dengan murid-muridnya sedang berbincang. Okey, kita baca satu-satu. Apakah pandangan kamu tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat sebentar tadi? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ilmu dan kebijaksanaan Allah tiada tandingannya. Betul murid-murid, ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza daripada manusia. Ilmu dan kebijaksanaan manusia terbatas, sedangkan ilmu dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Ustazah, apakah dalil naqli Allah Al-Alim dan Al-Hakim? Di sinilah ustazah dia membacakan ayat Al-Quran tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Wallahu alimun hakim. Lagi sekali, Wallahu alimun hakim. Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-26. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, itu bahagian dalil naqli. Seterusnya kita tengok di sebelah kiri ni pula. Kesan beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Apabila seseorang itu dia yakin dan percaya bahawa Allah ini Maha mengetahui dan Maha bijaksana, apakah kesan kepada diri dia? Yang pertama, ada gambar di sini. Kita tengok. Berusaha meningkatkan ilmu. Belajar ilmu yang bermanfaat. Tekun dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melipat gandakan amalan. Amalan-amalan yang sunat dia tambah, amalan-amalan yang wajib sudah tentu dia tak akan tinggalkan, dia akan buat. Seterusnya, menjauhi maksiat. Perkara-perkara yang haram dia jauhkan diri, dia tak buat langsung, dan perkara-perkara yang makruh dia berusaha untuk tinggalkan. Seterusnya, yang ketiga, ada gambar ni orang sakit, dia tengok duduk atas katil. Redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia ditimpa kesusahan, kesakitan, apa-apa ujian, dia bersangka baik dan dia redha, dia sabar, dia yakin bahawa ini ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. Yang keempat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, nikmat yang Allah bagi dekat dia. Macam contohnya tubuh badan kita ini daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki, dia jaga betul-betul dan dia gunakan untuk tujuan yang baik. Mata, telinga, hidung, mulut, semua dia gunakan untuk tujuan yang berfaedah. Kemudian memelihara alam. Dia jaga alam sekitar ni elok-elok, tak buang sampah merata-rata, tidak sengaja melakukan kerosakan di atas muka bumi. Okey, di sini ada rumusan ya. Kita hendaklah beriman dengan nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim dengan mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Sentiasa melipat gandakan amalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setakat itu dulu pembelajaran kita dengan tajuk nama Allah Al-Alim dan Al-Hakim. Mudah-mudahan kamu semua diberikan kefahaman dan juga dapat mengamalkan apa yang kita belajar ini dalam kehidupan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.